Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan lagi sesi PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Hari ini hari Isnin 9 hari bulan 8 2021, minggu yang ke-26. Kita akan teruskan PDPR Pendidikan Islam tahun 3 bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran. Okey, macam biasalah. Hari Isnin kita akan belajar tentang Al-Quran, termasuklah pada hari ini bidang tajwid, bahagian tajwid, iaitu berkenaan dengan hukum tajwid, izhar halqi. Okey, baik. Seperti yang kamu nampak, kita akan buat yang ni saja hari ini, satu line sahaja modul yang telah ada dengan kamu tu. Okey. Satu ni sahaja. Jadi kamu boleh isi nama di atas ni dan juga tarikh, iaitu 9/8/2021 dan juga hari Isnin. Hari Isnin. Okey, baik. Okey, ni sama sahaja, 3 bestari ataupun 3 bijak sama aja. Okey, kita akan tengok hari ini satu saja hukum tajwid kita akan tengok, iaitu izhar halqi. Okey, izhar halqi. Okey, izhar halqi ni dia termasuk di bawah hukum nun sakinah. Nun sakinah ni nun yang ada sukun ke atas dia. Dia tak ada baris. Dia tak ada baris fathah, tak ada baris kasrah, tak ada baris dhammah. Dia ada baris sukun sahaja. Nun sakinah kita panggil dia. Atau tanwin. Tanwin ni ialah baris dua. Sama ada yang ni fathah tain, kasrah tain ataupun dhammah tain. Itu tanwin. Kalau baris dua kita baca Quran jumpa baris dua, kita panggil sebagai tanwin. Ataupun kita jumpa nun yang tak ada baris, kita panggil nun sakinah. Okey. Bila dalam ayat ataupun kalimah dalam ayat-ayat Al-Quran tu, kalau ada jumpa nun sakinah, kita kena bagi perhatian, sama ada ataupun jumpa tanwin, kita bagi perhatian kepada huruf yang selepas nun sakinah ataupun tanwin tu. Huruf yang selepas dia kita kena tengok, baru kita boleh menentukan sama ada izhar halqi ataupun bukan. Okey, baik, kita tengok buku teks. Kita kena rujuk buku teks lah. Untuk buat latihan tajwid untuk hari ini, kita kena rujuk buku teks muka surat 32 dan juga 33. 32 dan juga 33. Macam ni. Okey, tapi hari ini kita nak tengok 32 dulu, yang kotak warna hijau ni. Kotak warna hijau ni berkenaan dengan izhar halqi. Izhar halqi. Okey, baik. Kita sama-sama buka buku teks dan bagi perhatian kepada kotak yang warna hijau ni lah. Kotak warna hijau ni pada muka surat 32. Okey, apakah yang dikatakan izhar halqi tu macam mana? Macam mana kita nak tahu dalam Al-Quran kalimah tu ada hukum izhar halqi? Okey. Izhar halqi ni ialah apabila nun mati, nun sakinah tadilah kita panggil nun mati, ataupun tanwin baris dua tadi, dia bertemu dengan berapa huruf ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika lepas nun mati ataupun tanwin ada 6 huruf ni, maka jadilah hukum izhar halqi. Okay, kalau bukan 6 huruf ni, bukan izhar halqi lah. Dia mesti lepas nun sakinah ataupun tanwin tu jumpa 6 huruf ni, maka jadilah izhar halqi. Okay, sekali lagi sama-sama kita sebut huruf apa yang 6 tu. Hamzah. Hamzah ni termasuklah hamzah yang ada alif bawah dia ni. Okey, ni macam ni ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha.
Sekali lagi, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Kalau nun mati atau tanwin bertemu. Bertemu tu maksudnya lepas nun mati atau tanwin ada huruf-huruf tu. Yang 6 ni. Maka jadilah hukum izhar halqi. Okey, sebelum kita nak baca contoh kalimah, kita kena tahu dulu bila jumpa hukum izhar halqi dalam Al-Quran ni, macam mana kita nak baca dia. Okey, ni ada di bawah ni. Cara bacaan izhar halqi. Okey, cara bacaan izhar halqi yang di bawah ni kotak kecil ni. Okey, membaca nun mati atau tanwin dengan terang dan jelas. Terang dan jelas tanpa dengung. Maksudnya tak payah duk panjang, tak payah duk dengung. Kita kena baca secara jelas. Okay, baik, macam mana baca secara jelas tu? Okay, kita cuba baca apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Okey, contoh kalimah. Wayan auna. Wayan auna. Kita tak baca wayan auna. Kita tak baca dengung ataupun panjang. Kita baca secara jelas, iaitu wayan auna. Wayan auna. Okey, ini kalimah yang kedua untuk huruf hamzah. Min ayyi. Min ayyi. Kita tidak baca min ayyi. Siapa baca macam tu? Salah ya. Okey, yang ketiga, surah Al-Fil. Contoh dia ambil kalimah daripada surah Al-Fil, iaitu tayran ababil. Tayran ababil. Kita tidak baca tayran ababil. Itu salah ya. Kalau baca macam tu, salah. Dia mesti jelas, iaitu tayran ababil. Okay. Di mana yang kata izhar halqi tu? Okey, kamu tengok ni. Wayan. Ni huruf nun ni dia bertemu dengan hamzah. Dia bertemu dengan hamzah. Okey, ni pula huruf nun ni dia tengok huruf selepas dia, iaitu hamzah. Dia ada batang alif kat bawah ni. Tapi dikira hamzah jugalah. Nun mati bertemu dengan hamzah. Okey. Ni pun sama. Ini tanwin baris dua ni. Ron. Ron ni baris dua. Lepas dia huruf apa? Huruf hamzah. Nampak ada hamzah di atas. Itu kita panggil izhar halqi untuk huruf hamzah. Okey. Yang kedua dia bagi contoh untuk huruf ha pula. Ha. Ha simpul ni. Iaitu anhu. Anhu. Okey, nun mati ni lepas dia ada ha. Jadilah izhar halqi. Ini pun sama. In huwa. Nun mati, nun tak ada baris. Lepas dia ada huruf ha. Itu yang dikatakan izhar halqi. Kita kena tengok huruf selepas nun mati ataupun tanwin. Jangan tengok huruf sebelum dia, tengok yang selepas dia. Okey, untuk yang huruf yang ketiga, ain. Okey, contoh kalimahnya an'amta. An'amta. Kita tidak baca an'amta. Tak boleh panjang, kena baca secara terang dan jelas. Okey, nun mati buat nun. Nun tak ada baris, dia bertemu dengan ain. Okey. Di hujung ni pula contoh tanwin. Sami'un alim. Kita tidak baca sami'un alim. Kalau panjang tu salah. Dia mesti jelas. Sami'un alim. Okey. Kamu tengok. Ni orang panggil tanwin. Ataupun baris dua ni. Baris dua bertemu dengan ain. Kita kena tengok lepas baris dua ni huruf apa? Huruf selepas itulah yang akan menentukan izhar halqi ataupun bukan. Okey, ini ha. Ha. Okey. Seterusnya huruf ha. Wan har. Wan har. Nun mati bertemu ha.
Dan juga di hujung ni contoh untuk tanwin. Tanwin bertemu ha. Lepas dia tu ha. Ini tanwin. Lepas tanwin ha. Okey. Huruf seterusnya sama juga ghin. Ghin pula. Yang tadi ha, ni ghin. Fasayunrizu. Fasayunrizun. Ni nun mati ni bertemu dengan ghin. Ni sama juga nun mati lepas dia ada ghin. Ini tanwin lepas dia ada ghin. Ajrun ghairu. Dan juga huruf yang terakhir untuk izhar halqi ialah kha. Kha ini nun mati bertemu kha. Wal munkhaniqah. Ini pula nun mati bertemu kha juga. Lepas nun mati ada kha. Dan juga yang ini tanwin. Baris dua. Nampak baris dua. Dia bertemu dengan kha. Jadilah izhar halqi. Okey, ada berapa? Ada 6 huruf ni sahaja. Bila ada nun mati bertemu dengan 6 huruf ni, salah satulah. Maka jadilah izhar halqi. Okey, apa latihan ni suruh kita buat? Baca dan tanda right pada hukum izhar halqi. Nampak dia bagi 2, kiri dan kanan. Jadi kamu kena tanda right salah satulah. Ini dia dah bagi contoh. Okey, nombor 1. Nombor 1 kita cari nun mati atau tanwin. Okey, kita dah jumpa nun mati di sini. Lepas kita tengok huruf lepas dia. Huruf lepas dia ialah ha. Ni nun. Lepas nun huruf ha. Okey, tengok. Kita buka jadual tadi. Ada tak ha? Ada sini. Jadi, belah kanan ni lah. Kamu right belah kanan untuk nombor 1 ni. Tak payah dah tengok yang kiri. Okey, nombor 2. Kita pergi kepada nombor 2. Falahum ajrun. Nun mati tak ada. Tapi ada tanwin. Tapi dia tak bagi huruf selepas tanwin. Jadi bukanlah. Dia, kita nak tahu izhar halqi ke bukan, kita kena tengok huruf yang selepas tu. Ni dia tak bagi pun. Dia tak bagi, kita tak boleh tahulah hukum apa kan. Jadi bila yang ni bukan, mestilah yang sini. Ini tanwin bertemu dengan ghin. Ni tanwin ajrun. Gha, run ni tanwin, dia bertemu dengan ghin. Okey, ada ghin? Ada sini. Jadi betul lah. Yang ni lah. Okey. Untuk nombor 3. Nombor 3. Kamu kena tengok tak mana nun mati ataupun tanwin. Okey. Ni ada nun yang tak ada baris. Min ni'. Nun mati bertemu dengan apa lepas dia ni? Min ni'matin. Huruf nun juga. Nun bertemu nun. Ada tak huruf nun dalam ni? Okey, tak ada huruf nun. Jadi bukanlah. Nombor 3 yang ni bukan. Okey, kita tengok yang ni pula. Untuk nombor 3. Li ahadin indahu. Okey, kita jumpa satu huruf yang ada baris 2 iaitu din. Li ahadin ain. Okey, din ni baris 2 lepas din tu ain, huruf ain. Okey, kita tengok ada huruf ain. Okey, ada sini huruf ain. Jadi, sinilah izhar halqi yang ini Okey, untuk nombor 4, 5 dan 6, kamu cuba buat sendiri. Kamu kena bagi perhatian kepada tempat yang ada baris 2 ataupun nun yang tak ada baris. Tempat yang ada baris 2 ataupun nun yang tak ada baris. Bila jumpa tempat yang ada baris 2, tengok huruf selepas dia. Tengok huruf lepas dia, bukan sebelum. Tengok huruf lepas dia. Okey, contoh nombor 4, jumpa tempat yang ada baris 2. Ni, mun ni. Tengok huruf selepas dia, huruf hamzah. Ada tak dalam jadual ni?
huruf hamzah. Okey, dah ada. Maknanya itulah jawapan dia. Okey. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.